Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani sentiasa membincangkan bagaimana Malaysia dapat keluar daripada pandemik ini dan juga bagaimana kita dapat keluar menjalani kehidupan yang normal. Hari-hari itu masih lagi kita tunggukan, tetapi kerajaan juga ada beberapa inisiatif besar yang dilakukan. Salah satunya ialah dalam Pelan Pemulihan Ekonomi, dan malam ini saya ingin bercerita mengenai Majlis Pemulihan Ekonomi. Saya bersama dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang juga merupakan Menteri Penyelaras PPN, Pelan Pemulihan Negara. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Pertama sekali, mungkin MPN banyak dibayangi oleh cerita-cerita politik pada ketika ini. Itu tidak dapat kita elakkan. Tetapi kalau dapat saya undurkan sedikit, bagaimana progres dan juga apa yang telah dilakukan oleh Majlis Pemulihan Negara pada ketika ini. Bagaimana peranan itu dilakukan, dan kita tahu juga pada hari Isnin, tiga negeri contohnya seperti Labuan, di Perlis dan juga Sarawak telah beralih ke fasa ketiga. Jadi bagaimana kita nak memahami ini dalam satu kerangka yang besar? Datuk Seri, silakan. Terima kasih Zul kerana inviting me to this program. Mungkin saya boleh bagi sedikit pencerahan mengenai perkembangan terkini dalam isu Pelan Pemulihan Negara tadi disebut seperti Sarawak sebagai contohnya. Seperti yang Zul maklum, Pelan Pemulihan Negara ini adalah satu pelan yang dinamik. Ini bermakna ia akan diupdatasi, will be adapted lah, ya, berdasarkan kajian dan data sains yang terkini. Berdasarkan kajian, setelah 40% populasi dewasa divaksinasi, kita dapati penurunan di dalam jumlah pesakit yang dimasukkan ke hospital. Itu kategori 3, 4 dan 5 lah bagi Malaysia ni. Trend ini juga dilihat berlaku di UK, di Germany dan juga di Amerika Syarikat. Sehubungan itu, sidang khas MKN telah bersetuju agar indikator yang lebih relevan bagi jangkitan komuniti adalah kes harian yang bergejala serius untuk kategori 3, 4 dan 5. Dari nilai ambang kita nak beralih ke fasa 3 yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan adalah 3 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Untuk Perlis, Sarawak dan Labuan beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara pada 4 hari bulan Ogos. Ini berdasarkan nilai-nilai ambang dan sub-indikator yang telah dicapai oleh negeri dan juga wilayah masing-masing. Sebagai contoh tadi Zul yang sebut Sarawak. Sarawak, walaupun kita lihat kes hariannya masih tinggi, ianya telah mencapai 2 daripada 3 nilai ambang fasa ketiga. Iaitu pertamanya kadar penggunaan ICU ataupun kapasiti respon. Dan keduanya, Sarawak telah memvaksinasi penuh, ya, fully vaccinated, hampir 66% penduduknya. Jadi kadar vaksinasi ini telah melebihi abang fasa 4 juga, iaitu 60% penduduk dewasa. Seperti yang saya sebut tadi, Zul, kajian telah tunjukkan bahawa semakin ramai rakyat divaksinasi, semakin kurang keseriusan jangkitan dan kurang keperluan untuk dimasukkan ke hospital. Ini akan memberi ruang sikitlah untuk kita mengurangkan tekanan ke atas kapasiti sistem kesihatan awam kita. Pada masa ini, kerajaan masih memperincikan cadangan kelonggaran yang boleh diberikan berlandaskan analisis data yang diperolehi dari kementerian yang berkaitan lah. Datuk Seri, bagaimana kita nak fahami apabila kita bercakap begini, ianya tidak popular di kalangan masyarakat. Kita masih lagi berdepan dengan kes belasan ribu kes baru setiap hari. Kalau di Lembah Kelang, di sekeliling kita ada yang kehilangan ahli keluarga, ada yang dijangkiti COVID-19 dalam satu keluarga. Ini kerana kesan varian Delta contohnya. Bagaimana kita nak memastikan bahawa kita perlu berkomunikasi dengan baik? Contohnya, vaksinasi di Lembah Kelang, kalau saya mengira-kira, ia cukup tinggi. Akan tetapi ianya belum cukup tinggi untuk menurunkan kes harian. Itu satu perkara. Dan apabila kita sebut nilai ambang dan sebagainya, mereka tertanyakan, bila saya dapat rentas negeri, bila saya dapat diberi kelonggaran. Bagaimana MPN dan juga kerajaan meneliti bahawa tidak mudah untuk keputusan itu dilakukan dan juga dilaksanakan. Bagaimana kita fahami situasi dan juga keputusan itu diambil? Ya, okey. Kalau kita lihat Pelan Pemulihan Negara, Majlis Pemulihan Negara ini ada peranan juga dalam memastikan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara ini berjalan dengan lancar. Khususnya seperti yang disebut tadi oleh Zola, kita nak mengukuhkan lagi strategi kawalan wabak COVID-19 ini tapi secara holistik. Pertamanya,
Majlis Pemulihan Negara ni akan memantau perkembangan semasa penularan jangkitan COVID-19 di dalam negara dan terutamanya yang berlaku sekarang di Lembah Kelang. Kita ambil langkah-langkah intervensi untuk melindungi terutamanya sektor kesihatan awam. Ini termasuk mengawal penularan wabak itu sendiri, mengurangkan kemasukan ke hospital dan juga meminimumkan kadar kematian. Kedua, kita kena pastikanlah sistem kesihatan kita ni mampan dan berdaya tahan. Ketiga, kita perlu laksanakan vaksinasi secepat mungkin. Ini bagi melindungi rakyat. Pada harian semasa pun alhamdulillah dah lebih 500,000 dos pada masa ini. Keempatnya, kita nak buka semula ekonomi dan benarkan aktiviti sosial secara berperingkat dengan kepatuhan SOP yang ketat. Kita akan menambah baik SOP berdasarkan maklum balas dan pandangan daripada subject matter expert selaras dengan usaha mempertingkatkan kejelasan SOP dan juga tahap kepatuhan. Jadi kalau kita lihat dalam Pelan Pemulihan Negara ini, kelimanya Majlis, lupa satu lagi, kelimanya Majlis Pemulihan Negara ini juga akan perlu lebih responsif dan fleksibel dalam mengadaptasi keadaan persekitaran. Yang disebut tadi ialah apakah garis panduannya. Kalau kita lihat garis panduan beralihan dari satu fasa ke fasa seterusnya yang adalah berdasarkan 3 nilai ambang. Saya dah sebut tadi jumlah kes harian, kapasiti ICU dan juga peratusan penduduk dewasa yang telah divaksinasi. Tapi kalau kita lihat peralihannya bila ke fasa 3 kita telah, kerana plan ini dinamik, kita telah menukar nilai itu kepada jumlah kes yang serius, kategori 3, 4, 5. Belum ni kes harian, jumlah kes harian. Jadi kalau kita lihat walaupun di negeri Sarawak yang saya bagi contoh tadi kes harian masih lagi tinggi, tidak mencapai nilai ambang untuk beransur ke fasa 3, tetapi kerana kadar vaksinasinya yang tinggi dan kadar ICU, penggunaan ICU yang rendah, kita telah menukarkan indikator itu kepada kes harian yang serius, kategori 3, 4 dan 5. Datuk Seri, mungkin saya tanyakan mengenai struktur Majlis Pemulihan Negara ini sendiri juga, kerana Datuk Seri menyebut mengenai fleksibel dan juga dinamik dan juga kita mahu mengambil pendekatan whole of nation dalam menyelesaikan Pelan Pemulihan Negara ini. Ramai yang bertanyakan mengenai bagaimana partisipasi wakil-wakil pembangkang dalam Majlis Pemulihan Negara. Ada sebarang respon, ada sebarang kerjasama yang sudah pun berlaku dan juga dilibat uruskan sekali, Datuk Seri, kalau kita dapat tahu? Kita bercakap dengan MPN ni, kita telah lihat bahawa kita telah menjemput wakil-wakil dari setiap kategori dalam lapisan masyarakat di MPN, dan ini termasuklah seperti yang disebut oleh Zul tadi, wakil-wakil daripada pihak pembangkang, supaya Pelan Pemulihan Negara ini dibangunkan bersifat menyeluruh serta mengambil kira pendapat pelbagai sektor dan juga pakar-pakar yang sesuai. Sehubungan itu dengan hati yang ikhlas, kita telah jemput parti-parti pembangkang seperti Pakatan Harapan, Warisan dan Pejuang. Tapi Zul, walaupun Pejuang telah menolak peluang untuk kita duduk bersama-sama membincangkan jalan terbaik untuk memulihkan negara dan ekonomi kita ini. Kita belum lagi menerima maklum balas daripada yang lain. Saya amat berharaplah agar mereka juga akan menerima jemputan ini. Saya percaya bahawa usaha kerjasama dengan semua pihak tanpa mengira fahaman yang berbeza akan membuahkan hasil yang baik demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Yang utama sekarang, Zul, ialah kita fokus pada pemulihan kesihatan, ketersediaan kita untuk fasa-fasa berikutnya dan juga bantuan bagi mereka yang terjejas dan pertumbuhan ekonomi melalui kesepakatan semua pihak. Apa yang mengekang mungkin untuk kerjasama ataupun cara berkomunikasi kalau dalam konteks parti-parti politik, Datuk Seri? Saya pada pendapat saya, kita seperti saya sebut tadi, kita dengan hati ikhlas telah jemput Pakatan Harapan, Warisan dan Pejuang, dan juga seperti yang sebut tadi wakil-wakil daripada subject matter expert ni lah, wakil-wakil daripada kementerian, dari kesihatan, daripada NGO, daripada chambers of industry. Jadi kita ingin mendengar pendapat mereka dan juga cadangan-cadangan yang akan dikemukakan di Majlis Pemulihan Negara inilah. Dengan mengambil pendekatan yang menyeluruh, melibatkan semua pihak dengan sebaik mungkin,
bagaimana kita perlu fahami juga Majlis Pemulihan Negara ini mengambil kira faktor-faktor yang mungkin lebih terperinci khususnya di Sabah dan juga di Sarawak. Bagaimana perwakilan mereka satu perkara dan juga bagaimana dalam Majlis Pemulihan Negara ini ada beberapa perkara yang sangat localized sifatnya dan juga karakter dan juga penyelesaiannya. Mungkin kita dapat fahami, Datuk Seri. Ya, kita telah menjemput juga wakil dari Sabah dan Sarawak dalam MPN seperti disebut Zul tadi. Ketua Menteri Sabah dan Sarawak telah dirujuk untuk menamakan wakil-wakil yang dipikirkan layaklah dan sesuai untuk menyertai Majlis Pemulihan Negara. Gabungan dengan dan penglibatan wakil dari Sabah dan Sarawak ni penting kerana kita nak mengambil kira pandangan daripada sudut yang pelbagai sudut yang berbeza dan lebih inklusif. Kita pun tahu setiap sektor-sektor dan negeri dan semuanya ada fokus masing-masing dan ada masalah masing-masing juga. Ini merupakan satu kerjasama yang bersifat dinamik lah pada saya dan kita nak berpandangan ke hadapan. Setiap pandangan utamanya daripada Sabah dan Sarawak akan memberikan sudut yang berbeza dan menyumbang kepada keputusan ni yang lebih menyeluruh demi negara terutamanya untuk menjalani fasa norma baru kita. Datuk Seri, bagaimana kita melihat bahawa Pelan Pemulihan dan juga Majlis Pemulihan Negara ini mengambil kira semua perkara. Ramai ibu bapa mengatakan di manakah isu pendidikan, isu yang berkaitan dengan anak mereka dan sebagainya dalam kerangka ini. Mungkin kita dapat fahami daripada aspek itu dan juga penglibatan beberapa tokoh-tokoh pendidikan dan juga NGO dalam aspek ini. Ya. Pendidikan ini penting, ialah salah satu sektor yang diperincikan dalam Pelan Pemulihan Negara, ada juga dalam yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Buat masa ini, rancangan kita dibuka pada fasa ketiga dan telah diumumkan juga oleh Menteri Pendidikan bahawa insyaAllah pada bulan September nanti. Di sini kita akan lihatlah bagaimana perkembangan Pelan Pemulihan ini daripada segi fasa mana yang kita nak buka balik sekolah. Yang penting tu semua guru-guru kenalah bersedia dan telah divaksinasi. Kita juga ada membincang bagaimana bila murid akan balik ke sekolah, mungkin kita akan buat at least artikel lah. Itu satu perbincangan saja, belum lagi Okey, baik. Bertemu lagi dalam agenda awal ini. Saya bersama dengan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, merupakan Menteri Keuangan dan juga Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara. Datuk Seri, terima kasih bersama dengan kami pada malam ini. Kalau kita lihat peranan MPN itu, bagaimana menyelaraskan perancangan-perancangan pelan-pelan yang disusun atur di kalangan kementerian-kementerian yang berbeza, stakeholder pemegang taruh yang berbeza-beza. Adakah MPN menjadi satu payung besar untuk menyelaras dan juga melihat segala-galanya dan juga bagaimana kita fahami penyelarasan itu dapat dilakukan dengan lebih baik? MPN ataupun Majlis Pemulihan Negara ini adalah badan utama yang menimbang dan juga memutuskan strategi serta menyelaras tindakan-tindakan yang perlu diambil merentasi pelbagai kementerian. MPN ini dibantu oleh Jawatan Kuasa Teknikal yang saya sendiri pengurusikan sebagai Menteri Penyelaras. Di peringkat teknikal ni kita bincangkan nilai-nilai ambang dan juga kapasiti hospital dengan lebih terperinci. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Dan peringkat ini melibatkan ahli-ahli seperti KSN, Ketua Setiausaha Negara, KSU, kementerian yang terlibat dan juga Ketua Pengarah Kesihatan. Penyelarasan itu penting kerana kesemua kementerian dan juga jentera kerajaan perlu berpaksikan tonggak yang sama bagi menjayakan PPN ini. PPN ataupun Pelan Pemulihan Negara menggariskan panduan yang selamat dan sistematik seperti saya sebut tadi untuk membuka semula sektor ekonomi dan sosial. InsyaAllah dalam tempoh masa sampai akhir tahun ini. Penyelarasan ini penting kerana kita perlu mengimbangi di antara ekonomi dan kesihatan di dalam tempoh yang singkat. Jadi apakah success factor kita, the key success factor? Pada pendapat saya, pertamanya ialah penyelarasan yang lebih kemas bagi usaha-usaha antara kementerian. Ini terutamanya isu SOP, isu vaksinasi, kapasiti ICU dan juga sokongan fiskal dan bukan fiskal kerajaan. Keduanya pelibatan pelbagai pihak termasuk
pakar-pakar industri, pakar industri daripada kesihatan, sosioekonomi, wakil NGO, ahli akademik dan juga wakil-wakil negeri yang seperti Sabah Sarawak yang saya sebut tadi, itu cukup berkongsi idea dan kepakaran lah masing-masing. Ketiga, kita nak buat pemantauan rapat berdasarkan live data bagi pendekatan find, track, trace, isolate, support, atau mereka sebut ni sebagai FTTIS yang lebih mantap dan berkesan. Tapi ini juga zaman masyarakat memerlukan lebih banyak transparansi dan juga perkongsian data yang lebih menyeluruh. COVID-19 dan juga lockdown menyebabkan mereka sangat kritikal pada waktu ini, dan oleh itu segala plan dan juga perancangan yang dilakukan oleh kerajaan untuk bawa keluar negara daripada terowong hitam ini, kalau dapat digunakan istilah itu, memerlukan komunikasi yang baik. Itu mungkin cabaran yang paling sukar menurut Datuk Seri. Pada pandangan Datuk Seri bagaimana? Kerana ianya begitu teknikal, begitu sukar, dan partisipasi rakyat diperlukan untuk mengambil mereka terlibat sama untuk mematuhi SOP, untuk memastikan mereka faham situasi yang berlaku sekarang. Adakah itu cabaran yang paling sukar sekali pada ketika ini? Well, dari segi komunikasi, kita ada plan komunikasi yang lebih terselaras. Komunikasi ini memang penting, bukan saja untuk pelan pemulihan negara, tetapi untuk semua pelan-pelan. Kerana kalau kita nak execute sesebuah rancangan ataupun plan, komunikasi itu adalah aspek yang paling penting dari segi execution ataupun pelaksanaan perancangan sebuah plan. Yang kita lihat di sini untuk pelan pemulihan negara, ini sebuah plan yang merangkumi semua aspek daripada segi kesihatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga kita kena lihat daripada segi whole of nation approach. Kalau Zul ada masa, boleh melawati PPN portal kita, Pelan Pemulihan Negaranya portal. Di dalam sana, dalam portal Pelan Pemulihan Negara ini ada data yang telus dan juga terkini. Ini insyaAllah akan dapat memberi sedikit pencerahan kepada rakyat yang kadang-kadang nak tahu apa yang the latest lah mengenai isu-isu yang berkenaan kepada mereka, ya, isu-isu SOP lah contohnya, ya. Darurat sudah berakhir, bagaimana ini mungkin adakah ianya mengubah cara pelaksanaan tindakan dan juga pelaksanaan tindakan ataupun plan-plan yang dirancang oleh kerajaan? Jabatan Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kita akan mengungkaikan ordinans darurat yang telah diluluskan sebelum ini dan akan bawa ke sidang parlimen. Ya. Dengan itu, sebarang keperluan berkaitan kuasa di bawah ordinans akan dibawa ke parlimen dalam sesi selanjutnya untuk diungkailah oleh ahli-ahli yang berhormat di sana, parlimen. Pada masa yang sama, kerajaan akan terus memastikan, ya, lepas darurat pun dah tamat, segala obligasi, perolehan dan juga perbelanjaan berkaitan dengan vaksin contohnya, ya, dan juga program imunisasi COVID kebangsaan akan dipenuhi. Ya, ini pentinglah kerana kita nak jamin kelangsungan pelaksanaan vaksinasi untuk penduduk Malaysia. Saya berharap semua pihak boleh bekerjasama menjayakan plan pemulihan negara ini. Kita perlukan whole of nation approach di mana selain kerajaan, sektor swasta contohnya, rakyat juga semua mempunyai peranan yang masing-masing lah. Datuk Seri, vaksinasi sudah menampakkan hasil yang baik buat setakat ini walaupun kita belum menuai hasilnya lagi. Akan tetapi bagaimana kita memberikan harapan kepada masyarakat bahawa bantuan-bantuan keuangan yang diberikan ini juga sebahagiannya untuk merancakkan perbelanjaan, kerana akhirnya sektor ekonomi dan juga ekonomi negara bergantung kepada bagaimana rakyat berbelanja dan juga merancakkan kembali sektor ekonomi. Bagaimana kita memahami fasa-fasanya itu, dan kalau kita melihat kepada negeri-negeri, strategi itu juga mungkin bersifat kepada empowerment ataupun upayaan kepada polisi di peringkat negeri juga. Bagaimana kita memahami ini dalam satu kerangka yang besar? Ya. Jadi dari segi ekonomi, itulah sebabnya kita ada plan pemulihan negara ini. Kita nak buat plan ini very transparent plan supaya industri dapat buat perancangan yang lebih awal bagaimana mereka boleh membuka syarikat-syarikat mereka dan participate balik dalam ekonomi secara selamat. Ya, kita ada portal untuk manfaat
belanjawan di mana memberi sedikit detail mengenai bantuan-bantuan yang diberi. Tapi balik semula kepada ekonomi. Dari segi ekonomi, kalau kita lihat dari segi fasa ke fasa, ada sektor-sektor ni akan dibuka mengikut fasa. Ada yang lebih banyak sektor akan buka pada fasa 2 dan fasa lebih banyak lagi fasa 3 dan insyaAllah fasa 4. Begitu juga ekonomi, sektor sosial. Yang pentingnya ialah kadar vaksinasi itu amat penting kerana kita sekarang juga sedang berbincang di peringkat MKN dan juga di peringkat Pelan Pemulihan Negara bagaimana kita ingin membuka sektor-sektor ekonomi kita kepada mereka yang telah menerima vaksinasi yang penuh. Ya. Jadi ini dengan bersama-sama dengan sektor-sektor, terutamanya sektor-sektor yang kita rasa selamat untuk dibuka walaupun di fasa 1 atau fasa 2 yang sebelum ni kita rasa tidak boleh lagi kerana kadar vaksinasi yang masih rendah. Ini yang saya sebut tadi, Pelan Pemulihan Negara ini adalah sebuah plan yang dinamik, akan menggunakan data yang terkini dan akan menggunakan perkembangan berdasarkan sains dan data yang saya sebut tadi. Dan kita akan terus fokus kepada pembukaan ekonomi dan sosial dengan selamat. Datuk Seri, mungkin ada bayangan kelonggaran yang akan diberikan dan juga mungkin kebebasan yang sedikitlah bayangan yang mungkin akan diberikan kepada mereka yang sudah melengkapkan 2 dos. Mungkin tidak sepenuhnya, mungkin rentas negeri itu boleh difikirkan semula lagi, kena rasional. Akan tetapi seperti mungkin lebih banyak sektor perniagaan yang dibuka tu, sektor apa contohnya? Dan juga bagaimana kita nak melihat mereka yang mungkin bercuti lama boleh mula ke sektor pekerjaan dan sebagainya? Bagilah sikit bayangan. Ya, kita masih lagi seperti saya sebut tadi Zul dalam perbincangan. Apa yang pentingnya ialah ia kenalah berdasarkan prinsipal risk based ya ataupun risiko. Apakah risiko-risiko kalau kita membuka contohnya Pulau Langkawi atau Pulau Tioman ataupun Pulau Pangkor. Kalau rakyat mereka di sana telah divaksinasikan, mereka mungkin boleh jadikan sebagai sebuah kawasan yang dia kuarantin lah seluruh dalam ini. Kalau mereka yang telah divaksinasikan contohnya, mungkin boleh dibenarkan untuk pergi ke kawasan-kawasan tersebut, ke pulau-pulau tersebutlah sebagai contoh. Ini salah satu risk-based approach yang kita akan pertimbangkan. Dan satu lagi, insyaAllah, tadi Datuk Zul cakap rentas daerah negeri. Mungkin sekarang ni rentas daerah pun belum boleh lagi. Kita akan kajilah. InsyaAllah mungkin kita buka dulu rentas daerah kepada mereka yang boleh dah telah divaksinasi sebelum kita buat rentas negeri. Ini semua perbincangan-perbincangan yang masih lagi berjalan. Seperti yang Zul maklum pun, kita telah buat banyak sesi perbincangan, we did a lot of studies juga, dan saya percayalah pengumuman seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam, pengumuman mengenai kelonggaran ataupun kemudahan kepada mereka yang telah divaksinasi ini akan dibuat buat masa yang terdekat ini. Datuk Seri, selain daripada kebebasan dan juga kelonggaran itu, kita mengambil contoh beberapa negara barat seperti United Kingdom ataupun di Amerika Syarikat sendiri. Kelonggaran itu ada, tetapi debate dan juga perdebatan masih lagi sentiasa berlaku sama ada perlu membebaskan segala-galanya ataupun masih lagi perlu melindungi. Kerana kalau kita ambil contoh kelompok kanak-kanak contohnya, mungkin lagi terjejas, masih lagi tidak divaksinasi dan belum lagi dilakukan secara menyeluruh. Perkara-perkara itu masih lagi ada risiko terhadap jangkitan COVID-19. Malah dengan penularan varian-varian baru, ini juga mewujudkan satu risiko-risiko yang lain. Kita tidak mahu ada kebebasan, tapi kita tarik balik dan itu akan memberikan satu impak yang cukup negatif kepada sektor perniagaan untuk memulakan semula. Bagaimana kita melihat juga COVID-19 itu juga dinamik seperti perancangan kita dan risiko-risiko itu juga perlu diambil kira. Selain kita bincangkan mengenai kebebasan, kita perlu fikirkan juga SOP yang baru dan juga ancaman-ancaman baru. Bagaimana Datuk Seri, rakyat perlu fahami situasi ini juga? Ya, kita seperti saya sebut tadi mengenai penilaian risiko. Ya, kita ada varian yang baru sekarang ini. Sebelum ini kita tidak ada varian Delta ini, kalau kata sekarang varian Lambda juga ada. Ini semua kita mesti masukkan dalam segi penilaian risiko kita. Kementerian Kesihatan bersama-sama dengan agensi-agensi yang berkaitan adalah part of the technical committee lah of the Pelan Pemulihan Negara ini. Kita mengkaji sebelum kita membuat apa-apa keputusan
Contohnya semasa kita membenarkan sesebuah negeri atau daripada fasa 1 ke fasa 2 ataupun fasa 2 ke fasa 3, kita telah membuat keputusan mereka fasa 3 ni katakan negeri Perlis dalam fasa 3 dia tak boleh balik ke fasa 2 selepas ini. Kalau apa-apa jangan terjadi, nombornya naik ke sebagainya, kita akan membuat PKPD di lokaliti tersebut, bukannya PKPD di seluruh negeri ataupun seluruh mukim atau seluruh daerah. Kerana kita dah belajar dan kita boleh lebih precise lah in our decision. Yang pentingnya Zul, kita lah keselamatan rakyat. Ya. Ini adalah sebuah peran dinamik, kita kena belajar untuk live with the new normal lah, dan with the live ni berhidup bersama-sama dengan virus COVID-19 ni. Dan itu kita harapnya dapat berlaku dengan baik. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com. Sekian saja agenda Awani malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.